Kali ini adalah kali pertama saya akan menyerahkan diri saya untuk mempercayai awak, Ya Allah. Dan pada kali ini saya akan berdoa kepada awak, Ya Allah, untuk menyembuhkan penyakit hamba awak ini. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dalam meniti usia belasan tahun, kebanyakan remaja asyik dengan hiburan dan keseronokan bersama teman-teman. Kesedaran untuk mengisi rohani dengan kepercayaan terhadap Tuhan dan agama bukanlah perkara utama kepada mereka. Hey Joey, dah berapa tahun lah agaknya kita kenal kan? Lu Jo Yi tidak jauh berbeza seperti kebanyakan rakan-rakan sebayanya. Dia lebih suka ke arah yang pak short, seluar pendek, semua benda tu. Lu boleh dikatakan saya lebih kepada arah yang saya nak jadi. I'm the hottest. Rambut dia masih lagi berkala perang. Rambut berkarat. Apa? Blonde, okay? Alasan dia nak cari macam artis Korea lah konon. Yalah, I kan suka K-pop. Okay. Namun, ada satu ruang kosong di dalam jiwa Jo Yi yang mencari-cari kebenaran. Kami di tingkatan 1, itu masa tahun 2006, saya ada kelas amali solat. Saya tak tahu yang Joey ikut saya dan intai di sebalik pintu surau masa tu. Jadi dia nampak saya pakai telekung dan nampak saya tunduk, sujud, semua. Dia tanya, lepas tu saya kembali ke kelas, dia tanya, Adiba, you sembahyang tadi tu, you sembah apa? Saya tak nampak apa pun depan you. Lepas tu saya cakap, saya sembah Allah. Allah? Mana Allah? Saya tak nampak itu Allah. Jadi saya buat macam ni, saya cakap kepada Joey, cuba awak buat tangan macam ni, ingat tak masa tu? Dia cuba hembuskan tangan, sembuhkan macam ni. Awak rasa tak angin dekat dengan awak? Awak rasa kan? Okey, so saya bagi contoh lain kepada dia. Cuba ambil elektrik, wire. Kita tahu ada aliran elektrik pada wire tu. Berani ke kita nak letak kat tangan kita wire tu sebab kita tahu ada aliran elektrik? Macam tu juga Allah. Kita yakin kuasa dia ada. Joey sering berdebat dengan rakan-rakannya dan mempersoalkan banyak perkara tentang Islam. Dia sangat curious pasal Nabi Muhammad kahwin lebih daripada satu ketika tu. Dulu boleh dikatakan saya dengan Adiba dan juga beberapa orang kawan Islam saya selalu tanya, kenapa lelaki boleh kahwin 4, kenapa perempuan tak boleh? Macam tak adil. Joey mula mencari maklumat dan mengkaji tentang Islam untuk mencari kelemahannya. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pada masa yang sama, saya pun pergi kaji Quran, baca sejarah Nabi, nak cari kelemahan Nabi. Secara diam-diam, Joey mula tertarik untuk mendekati Islam. Tanda-tanda yang saya nampak masa Joey pada dia mulanya tertarik pada Islam ni ialah tudung.
tudung. Bila saya datang ke rumah dia, saya pakai tudung. Dia kata, saya nak try lah tudung ni. Lepas tu saya macam, sudah terdetik di hati saya. Tidak lama kemudian, Joey mengalami beberapa peristiwa pelik. Pada suatu malam ni, saya bermimpi. Mimpi ni sangat pelik lah. Dalam mimpi saya mimpi saya buka pintu rumah saya. Keluar dari rumah, saya buka pintu rumah. Saya nampak berlonggokkan mayat depan saya. Dan banyak-banyak mayat di seluruh jalan raya is full of mayat lah. Dan ada mayat, ada budak kecil, ada yang orang tua, semua dibalut dengan kain kapan tau. And I was like very shocked lah. Dan perasaan saya sangat takut sebab macam semua orang dalam dunia ni sudah mati tau. Macam berlonggokkan mayat depan saya. So saya sangat takut, saya lari daripada tempat tu dan saya masuk ke dalam hutan. Lepas tu saya nampak satu lorong kat hutan. Saya nampak satu lorong lah di sebuah hutan dan saya ingin berlari ke dalam lorong tu supaya saya boleh avoid benda-benda macam tu sebab dalam masa tu perasaan saya sangat takut. I don't know where to go tau. And kat lorong tu, bila saya masuk lorong tu, saya nampak seorang lelaki tua yang berjubah putih. Dia datang dekat saya. Dia cakap, I telah mencari Tuhan, I tengah bersembah kepada Tuhan yang salah. I jumpa doktor pasal masalah thyroid I. Ini doktor yang berbeza-beza lah kan. And the last doctor that told me that you mungkin ada thyroid cancer sebabkan you ada hyperventilation yang sangat-sangat serius dan level of calcium in your body is very high and so on lah kan. Waktu tu I was like very worried tau. I was like, tak mungkin lah weh, I baru 18 tahun kot. Then doktor say your percentage of getting thyroid cancer is quite high, you know. So I was very scared on that time. I mean sebab saya fikir I'm just 18 kan, takkanlah hidup saya nak end right here, you know. So at the end I pergi berjumpa dengan seorang kawan saya yang rapat dengan saya lah. Dia tu seorang Muslim. So dia bagi tahu saya, you know, why not just try to pray to Allah. Maybe, you know, it could make a difference. Try to believe in Him and pray, kan? Cuba percaya kat dia. So, waktu tu, I tak pernah berdoa ke Allah dan saya tak tahu macam mana nak berdoa. Tapi kawan saya beritahu saya, you just need to raise your hand and just pray to Him lah. You tak perlu nak macam mana, apa pakai, apa benda. You just boleh pray to Him and ask. You just need to ask. Kali ini adalah kali pertama saya akan menyerahkan diri saya untuk mempercayai awak, Ya Allah. Dan pada kali ini, saya akan berdoa kepada awak, Ya Allah, untuk menyembuhkan penyakit hamba awak ini supaya lepas ni saya boleh menjadi seorang Muslim yang totally submitted kepada awak. Seorang Muslim yang baik. Ya Allah, sekiranya awak wujud, saya dengan ikhlasnya berdoa kepada awak supaya memberi saya petunjuk, memberi saya peluang kedua untuk teruskan hidup saya menjadi seorang Muslim yang baik, menjadi seorang Muslim yang sentiasa mengejar cinta awak selama-lamanya. Amin. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. The next day, saya pergi tengok doktor and saya tengok blood test saya. Doktor bagi tahu saya, you bukan dapat thyroid. This is like such a miracle to me because I tak boleh percaya yang
benda ni boleh berlaku. I believe that this is not coincidence tau. Mulai hari tu saya dapat tahu, saya dapat rasakan siapa Tuhan yang sebenar kepada saya. Bermulalah episod baru dalam hidup Lu Joyi. Jiwa mudanya dahagakan bimbingan untuk mengenali Islam. Joyi perlu menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai cabaran yang mendatang. Pertama kali saya berjumpa dengan Choi adalah di Jabatan Agama Islam Negeri Perak, di mana saya bertugas sebagai seorang pegawai yang menjaga kebajikan saudara kita ataupun mu'alaf, ataupun orang kata saudara Muslim. Jadi Choi datang kepada saya, lalu banyaklah dia bertanya tentang agama. Contoh-contoh soalan yang beliau tanya adalah seperti setelah dia masuk Islam, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Masa dia masuk Islam tu, Masalah keluarga. dia ada masalah keluarga, dia ada masalah kawan-kawan dan dia sebenarnya yang saya paling sedih masalah prejudis daripada orang Islam sendiri lah. Saya benar-benar nasihat Choi bahawa walaupun kamu masuk Islam, tetapi kamu tidak boleh memutuskan hubungan kamu dengan keluarga kamu. Walaupun keluarga kamu tak Islam, keluarga kamu tak suka pada permulaan kerana mereka tak faham. Bukan mereka tak sayang kamu, mereka masih sayang kamu, tapi mereka tak faham lagi. That's why kita jangan memutuskan hubungan, kerana kita ambillah kesempatan ini untuk tunjukkan pada mereka Islam. Barulah family bila nampak Islam itu sudah baik, cantik, barulah mereka boleh terima. Kerana setiap orang yang masuk Islam, dia akan menerima cabaran pertama itu keluarganya. Yang paling saya sedih sekali bila ada orang yang mempersoalkan dia masuk Islam dan dia nak masuk kelas Islam, kira kelas untuk tahu pasal Islaman. Tapi ada orang yang kata, oh, kalau nak masuk kelas Islam, pakailah tudung. Tapi padahal kat situ ada ramai orang yang tak pakai tudung. Tapi cuma sebabkan ni adalah orang yang nak masuk Islam, orang yang itulah dia tegur untuk jadi perfect. Tapi orang yang dah sedia Islam ni, dia tak nak tegur langsung jadi perfect. Kebanyakan orang ingatkan masuk Islam ni sebab nak kahwin. Saya pun ada berbincang dengan dia dan dia juga banyak meluahkan perasaan-perasaan yang perasaan kecewa dia terhadap orang yang meragui keikhlasannya masuk Islam. Tanya dia, suruh dia pakai macam tu, kalau nak jadi seorang Muslim jangan pakai macam tu. Jadi banyaklah dia punya banyak keraguan, banyak tanya dia punya keikhlasan. Dan oleh kerana itu tiap-tiap hari dia dapat, jadi dia sekarang menjadi seorang yang seperti dia memberi tekanan kepada diri sendirilah, dan saya juga menasihatkan mereka kepada Joey yang ini adalah satu-satu cabaran yang kita saudara baru yang kena lalui, tetapi yang paling penting kita anuti agama Islam ni kerana Allah. Allah saja yang boleh menghakim kita. Tekanan sekeliling membuatkan Joey merasa amat sendirian di dalam dunia yang baru serta asing. Setelah saya mengetahui bahawa dia itu ada kesungguhan ingin terima agama Islam, maka saya pun cuba ajar dia datang ke kelas. Pertama sekali supaya bagi dia berkenalan dengan saudara-saudara kita yang lain, yang satu bangsa dengan dia, supaya dia tidak merasa kesepian. Bahawa masuk Islam pada hari ini bukan you seorang, tapi ramai orang. Tapi you ada geng dia, banyak geng, jangan risau. Itu pertama. Kedua, bila dia baru masuk Islam, kita memanglah tanggungjawab kita wajib membimbing dia. Sebab itu saya ajar dia datang ke kelas. Kelas agama itu ada di bangunan Persatuan Cina Muslim Ipoh. Itu terletak di Krintau Noah, Ipoh. Lu Joyi berhijrah seorang diri ke Kuala Lumpur
untuk menyambung pelajarannya di sebuah kolej swasta. Jadi saya bawalah Choi mendaftar dekat Jabatan Agama Wilayah, dan masa itu saya juga mengajar sahabat-sahabat saya yang lain ikut bersama supaya memberikan sokongan moral kepada Choi ini. Saya pun fikir, ya, kalau Choi ini duduk dekat KL, maka dia perlu ada satu keluarga angkat. Sebenarnya Joey ini apabila dia memeluk Islam, cabaran hebat bagi dia. Dah lah umur baru 18 tahun. Kemudian dia dibuang oleh keluarga. Kawan-kawan dia semua kutuk dia. Jadi kita kena jaga dia di sini. Dan dia belajar di KL. Okay. Jadi kita bawa dia kepada keluarga kami yang dalam rumah tu ada mak saya, ada aunty saya yang belum Islam, ada saya sendiri dan juga ada ahli-ahli sujud mualaf yang lain jugalah. Jadi kita kita create satu community lah. Dia sebenarnya bukan satu rumah, dia beberapa rumah. Tapi sama area yang sama. Jadi kita create, dia saling menjaga antara satu sama lain. Dia datang dari keluarga yang kaya, quite well off, anak manja, anak tunggal. And sebenarnya dia tak perlu pun peluk Islam. Dia ada segala-galanya dengan wajah dia, intelligent dia. Dia satu semester semua subjek dapat A, 4 flat. Diploma dia, bayangkan. Intelligent, cantik lagi, kaya lagi, apa lagi nak perlu. Jadi bila dia peluk Islam, dia macam budaya syok bagi kawan dia. Orang ni ada segala-galanya, tetapi mengapa dia nak peluk Islam? Orang berfikir. Jadi itulah masanya Joey masuk explain dengan kawan dia. Walaupun kita kaya, kita cantik, kita intelligent, tapi itu bukan segala-galanya. Keistimewaan Islam ialah ini. Saya rasa itu keistimewaan dia lah. As a result, ada beberapa kawan dia yang baik sangka. Mak dia mulalah baik sangka. Terima dia saja. Bagi saya, bukan duit, bukan kemewahan, populariti semua. Saya rasa itu semua tak penting. Yang penting adalah ketenangan dan kekuatan iman yang saya dapat dari Allah. That is what matters to me the most. Bila dia masuk Jawi, dia pula tanya ustaz tu macam-macam soalan. Perlukah saya binti Abdullah? Perlukah saya menggunakan nama Arab? Ustaz kata, alhamdulillah Jakim sudah bagi tahu tak perlu binti Abdullah. Alhamdulillah. Baru. Prosedur yang barulah. Tak perlu pun tukar nama. Betul. Dia memeluk Islam. Dia masih tetap berbangsa Cina. Dia tidak bertukar bangsa. Dan nama dia kekal sebagaimana ibu bapa bagi dia, Lu Joey, sebagai Muhammad ibu bapa. Berkenaan dengan persepsi penganut agama lain, bangsa lain tentang Joey apabila memeluk Islam, mula-mula memang semua negatif lah. Yeah. Kerana itu satu macam culture shock. Budaya terkejut. And Malaysia, Islam itu Melayu Islam. Jadi seolah murtad dia Cina, dia murtad daripada bangsa Cina. Ini satu kesalahan yang macam syirik lah umpama. Jadi kesemua ni memang berfikiran negatif lah. Sangat-sangat. Tetapi bila Joey buktikan melalui akhlak dia masih keep in contact dengan mak dia, cuba berbaik dengan kawan-kawannya walaupun pandangan sangat-sangat negatif, akhirnya mak dia terima dia. Alhamdulillah. Mak dia terima dia. Seadanya. Dan ada beberapa kawan dia pun menghargai dia bahawa Islam sebenarnya mengajar dia menjadi orang yang lebih baik, kawan yang lebih baik lagi, manusia yang lebih baik lagi. Jadi Joey bagi tahu keluarga dia, bagi tahu mak dia, kalaulah saya tak memeluk Islam, sekarang saya ada night club, saya tak tahu berapa boyfriend saya sudah bersama, saya tak tahu berapa arak saya sudah minum, mungkin saya akan terjebak dalam dadah. Dia pernah ajak saya pergi church. Dan semasa saya pergi church, saya diraikan oleh semua orang kat church tu. Saya diraikan dan saya rasa macam wow. Tapi bila dia masuk Islam, tak ada, macam orang nak meraikan dia tu tak ada betul-betul yang pure. Semuanya yang macam betul ke? ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan oleh kaum musyrik. Kemudian mereka berjihad serta bersabar.
Sesungguhnya Tuhanmu, sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan, adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kesusahan dan kesakitan yang saya dapat ni kan sebagai seorang Muslim lepas dah masuk Islam ni menyebabkan saya ni lebih nak mengejar cinta Allah. Joey amat yakin dengan jalan yang dipilihnya. Malangnya ada sesetengah pihak memilih untuk bersikap prejudis dan membuat tanggapan buruk daripada berusaha untuk menerima dan membimbing saudara baru sepertinya. Cabaran ini menambahkan lagi keazaman Joey untuk mendekati kekasih barunya, Allah yang Maha Agung. Dalam agama Islam, kita tak akan berhenti belajarlah sampai kita matilah. InsyaAllah kalau ada keinginan, ilmu itu alhamdulillah akan datang, insyaAllah akan datang kepada kita supaya kita tahu apakah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim kepada non-Muslim dan juga Muslim. Dan amanah kita yang dipegang, bagaimana kita nak melaksanakan supaya kita dapat menunjukkan Islam ni indah dan senang dan tidak mendiskriminasi dan sesiapa sahaja boleh memeluk agama Islam dan mempraktiskan Islam. Biasanya, setiap orang yang masuk Islam, terutamanya Choi, dia tahu perkara pertama yang dia akan hadapi adalah kesunyian. Kerana bila dia masuk saya Islam, mungkin dia akan rasa kesunyian, terutamanya daripada keluarga asalnya sendiri. Kerana telah mengasingkan dia. Kedua, kadang-kadang kawan-kawan juga mengasingkan dia. Sebab itulah kan, kita sebagai seorang Islam, kita perlu mengambil berat tentang mereka baru masuk Islam. Kerana setiap orang yang baru masuk Islam, dia mesti rasa kesunyian. Itu telah tetap. Kalau kita sebagai orang Islam tak nak mengambil berat, mungkin mereka akan keluar semula. Kerana kes-kes yang datang kepada saya yang ingin keluar Islam, yang banyak telah mula mendaftar di mahkamah, kebanyakan adalah berpunca kerana tidak mendapat sokongan moral. Kita sebagai orang Islam, walaupun orang kata kita tak semestinya menggunakan kewangan, tetapi kita boleh gunakan sokongan moral untuk membantu mereka. Sebab itulah saya harap penonton-penonton yang ada dekat rumah ini supaya kita sama-sama ambil berat. Sedangkan di Malaysia, 70% penduduk Malaysia ada orang Islam. Hanya 30% yang tak Islam. Kenapa 70% ini tidak boleh memainkan peranan langsung? Takkanlah semua hidup kita sebagai seorang Islam, tak boleh ambil berat untuk satu orang sahaja, untuk semua hidup. Kenapa tak boleh? Itu kena tanya pada diri sendiri. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون مغفرة ورزق كريم. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia.